Guys, untuk hari ni saya nak ceritakan basic-basic ataupun prinsipal dalam perjalanan untuk korang menjadi seorang yang kaya raya. Saya nak cerita tentang cara nak jadi kaya, dan korang juga boleh jadi jauh lebih kaya even though orang itu mempunyai income yang lagi tinggi pada awak. Caranya adalah dengan korang me-applykan this very basic principle. Biasa korang dengar kan saya cakap benda-benda yang kompleks macam GDP, interest, supply and demand, benda-benda yang makroekonomik dan juga microeconomic lah, yang mana konon-kononnya super intelligent, tapi sebenarnya benda inilah yang paling penting sekali. So jadi hari ni saya nak cerita benda basic sahaja, sebab kalau korang tak ada benda basic ini atau asas ataupun foundation ini, hidup korang akan sengsara ataupun musnah lah. That is just how dunia berfungsi. So tujuan saya tak nak bagi korang hidup sengsara, dan jika saya dapat elakkan korang daripada melakukan kesilapan yang sama seperti yang orang-orang di luar sana lakukan, then we are good lah. Alright, jadi di sini saya nak illustratekan sikit lah. Kita nak buat beberapa senario. Yang hijau ni ialah income, kalau merah ni kita akan buat sebagai expenses lah. So korang boleh nampak ini graf kan. Dalam kehidupan ni adalah sangat rare lah untuk korang punya income tu straight line ataupun linear lah. Contohnya macam ni, which is tak realistic langsung. Biasa kalau korang start kerja umur berapa, 22, 23 kan, habis belajar lambat kan. Kat US umur 19 dah habis belajar. Kita ni lambat, umur 19 dia orang dah habis sekolah, dapat diploma kan. Malaysia baru nak start. Biasa kalau korang kerja, korang punya income akan ada naik. Lepas tu korang berhenti kerja kan, lepas tu korang cari kerja lain, lepas tu kira jatuh lah. Lepas tu korang dapat kerja baru, naik balik, tu jatuh. Lepas tu sampai satu hal akan stagnan je. Bila korang dah tu nanti dia akan stagnan. So basically macam ni lah, unless korang naik pangkat lah. Okay, jadi kita nak bagi contoh lah sikit, di mana income ni adalah unlikely ataupun tak realistic kalau korang punya income straight saja, iaitu linear, which is memang sangat mustahil lah. Biasanya kalau korang buat business pun, korang punya gaji akan naik turun. Dia takkan straight lah, memang mustahil benda tu untuk berlaku. Jadi korang boleh nampak lah yang turun-turun ni memang sangat normal untuk orang yang buat business, sebab bila ada kenaikan mestilah boleh turun, boleh naik boleh turun. Macam korang trading, boleh naik dia boleh turun juga. Tapi kalau untuk orang yang bekerja, mungkin dia akan naik stagnan, naik stagnan. Ini yang biasalah kalau dia tak lompat kerja kan. Okay, jadi korang dah nampak graf tadi. Jadi apakah biasa masalah yang berlaku tentang duit ni? Masalah yang biasa berlaku tentang duit ni adalah bukannya tentang macam mana korang nak buat duit, tapi macam mana kebolehan korang untuk simpan duit. Korang tak tahu macam mana nak lindungi korang punya kewangan, korang punya harta, duit yang korang susah payah ni. Korang tak pandai. Bukan korang tak pandai, macam korang termakan ataupun terhasut dengan para peiklan di luar sana yang sangat licik. Jadi mari saya ceritakan macam mana nak protect korang punya wealth ataupun harta korang dalam cara yang sangat simple. Okay, jadi sekarang ni saya nak tunjukkan contoh, which is saya nak buat linear saja. Macam saya cakap tadi mustahil, tapi saya nak buat benda ni sangat simple supaya korang boleh mudah faham, dan lagi mudah korang faham, lagi senang korang nak ingat sampai lebih bila. Kalau saya buat kompleks nanti korang mungkin tak faham dan korang akan lupa. So garis straight ni mewakili income lah ataupun korang punya profit. Dan sekarang ni mari kita boleh cakap tentang expenses, iaitu warna merah ni. Jadi hampir semua orang, 99% expenses diorang akan sama mengikuti dengan diorang punya income. Sebab memang logik lah kan, bila gaji besar korang punya expense pun akan besar. Dulu korang makan kat rumah, sekarang korang nak makan kedai. Dulu pakai kereta Pro 2, sekarang nak upgrade Mercedes, which is sangat normal. Korang jangan pelik, itu sangat normal. Ini normal kerana memang dalam lumrah manusia untuk cuba menunjuk diorang punya kejayaan ataupun kebolehan diorang di dalam society. So korang kena faham tu, ianya normal. So bila income korang naik, korang juga nak tunjuk korang punya income, sebab dia nombor kan. So macam mana orang nak tahu korang punya income naik kan? Itulah di mana korang akan naikkan juga expenses korang untuk tunjukkan korang punya income tu dah naik, gaji korang dah naik, dengan harapan untuk society validate lah korang punya hierarchy level. This is normal behavior. Tapi walaupun ia normal, ianya tidak bagus. Orang lain kita biarkan, kita jangan jadi macam orang lain. Kita tak normal. Kita tak normal. Orang yang berjaya tak normal. Yalah, orang yang berjaya tak ramai. So kita tak nak jadi normal. Sebab orang normal, orang yang biasa-biasa. Kita tak nak jadi biasa-biasa, kita nak jadi tak normal. So orang normal punya expenses macam mana? Orang normal punya expenses, orang yang average, kita tak nak jadi macam ni, dia punya expenses akan mengikuti sebaik mana income dia orang naik, sebaik itulah dia orang punya expenses. Dia akan cuba follow serapat-rapat mungkin lah. Sebab kalau dia orang negatif, barai lah kan. So mostly akan cuba replicate benda inilah. Expenses dia orang betul-betul akan cuba untuk follow income dia orang. Jadi apa maksud gap ni? Maksud gap ni ialah korang punya room of error. Maknanya kalau korang buat silap ke, overspend ke, kereta rosak ke, inilah yang bakal menyelamatkan korang lah, error ataupun korang saving lah. Senang cerita, korang akan saving apa yang baki yang tinggal dalam ni. So korang boleh nampak berapa banyak je ruang korang kat sini. Memang tak banyak langsung, tapi kalau korang macam kerja sendiri ataupun korang entrepreneur
entrepreneur, korang tahu korang punya income mustahil untuk linear macam tu kan, macam saya cakap tadi. So apa yang akan berlaku dalam dunia sebenar, dunia reality, kalau korang cuba buat expenses yang macam tadi kan, ini adalah yang sebenar-benarnya. Korang punya income akan naik turun, naik turun, naik turun. Hopefully naik lah, tapi biasanya dia tidak ada nombor tetap. Akan ada bulan yang banyak, ada bulan yang sikit. So apabila berlakunya penurunan dan melebihi expenses, iaitu di poket ini yang hitam ni kan, apa yang berlaku ialah korang hilang duit, korang berhutang, korang tak cukup duit sebenarnya. Jadi korang dah boleh nampak betapa bahayanya lifestyle inflation ataupun korang punya behavior korang, cara perbelanjaan korang yang suka naik apabila dapat naik gaji. Memang sangat-sangat bahaya sebenarnya. Sebab apa? Macam korang tahu, nak kurangkan expenses adalah sangat-sangat susah. Yang kecil-kecil tu korang boleh lah kurangkan expenses, macam apa, makan fast food tu semua, tapi biasanya sangat-sangat susah lah. Sebab apa? Amount yang kebanyakan yang besar adalah amount yang korang tak boleh elakkan, seperti apa? Rumah dan juga kereta. Dua ini saja bakal meranapkan korang punya expenses ataupun korang punya finance lah. Cuba korang fikir, nak get rid of korang punya expenses, rumah susah kan, kereta susah kan. Kereta okey lagi, tapi dua ini je dah lebih daripada 50% pada gaji korang. So korang dah nampak, korang dah tak ada duit tapi korang ada bil nak kena bayar. Apa yang berlaku? Korang akan pening, korang akan hidup gelisah, korang akan hidup merana lah, senang cerita. Nak kena bayar dengan apa, bayaran bulanan kereta 700 sebulan. Kan pening tu. Ini semua sebab apa? Sebab korang tak belajar tentang kepentingan ataupun kebolehan dalam simpan duit yang sangat-sangat basic ni. Okay, jadi kita nak buat contoh yang sepatutnya patut korang buat. Contoh macam saya, ini income kan, ini income saya. Lepas tu kita let's say lah, kita akan pakai per month. Pak Om Malaysia suka per month, Mak Saleh suka per year. So let's say lah, so pada awal gaji saya berapa? Gaji saya pada awalnya adalah 1.5k per month kan. So inilah 1.5k. Lepas tu later in life korang punya income akan grow lah kepada 10k kan. Tapi apa yang penting adalah di mana saya tidak menaikkan saya punya expenses. Contohnya expenses saya adalah 1,500 sahaja. Walaupun sekarang income saya dah tinggi kan, income saya dah banyak, memang lebih 5 digit, tapi saya tinggalkan saya punya expenses sama macam zaman saya belajar. Tak ada, sebab dulu saya tak ada kereta, dulu saya motor, tapi sekarang dah ada kereta. So expenses saya adalah 1.5k saja. So whatever happen, kita tak mempunyai masalah. Maknanya kita dah tak pening lah. Sebab apa? Ini geng, korang nampak tak apa yang berlaku? Gap ni geng, gap ni yang penting, gap ni yang mahal sebenarnya. Ini saya namakan dia freedom gap ataupun gap ketenangan hidup korang. Kenapa saya buat macam ni kan? Sebab bila korang dah berniaga, mungkin kalau korang kerja makan gaji, mungkin korang tak boleh relate lah. Tapi kalau untuk orang yang kerja sendiri ataupun orang bisnes, kita memang sangat-sangat tak boleh depend kepada line hijau ni, income ni. Benda ni ibarat useless lah sebenarnya. Sebab kita tak boleh kawal rezeki kita, kita tak boleh kawal berapa banyak profit kita, kita tak boleh kawal berapa untung kita semua. Tapi yang kita boleh kawal adalah expenses, iaitu line warna merah. Ini yang kita boleh kawal. Ini saja yang kita boleh kawal lah. Kalau hijau ni ibarat kita nak kawal rezeki, which is impossible. Itu adalah kuasa Tuhan. So apa yang kita boleh buat ialah kita kawal expenses kita. Nampak? Simple, simple and perfect. Okay, jadi apabila kita cuba compare kan dengan orang yang tadi tu, dengan graf yang tadi, graf pertama tadi dengan graf yang ini, korang akan nampak freedom gap ini. Lagi besar gap ini, lagi banyak kebebasan yang korang boleh ada. Tapi macam saya cakap tadi, korang punya income adalah sangat tidak logik untuk mempunyai garis yang linear ataupun garis straight lah. Andai kata korang naik kan, lepas tu korang dia akan ada naik dan turun, naik dan turun, naik. Kalau korang kontraktor mungkin turun ni job tak banyak ke. Kalau korang kedai jual apa, dropshipping ke, mungkin ini mungkin tak ada sale ke. So tapi yang the beauty of korang tinggalkan korang punya expenses serendah-rendah yang mungkin tadi. Nampak? Inilah kecantikannya, inilah kepentingannya korang hidup below your meal, hidup tidak mengalami lifestyle inflation. Korang nampak kan? Korang nampak freedom gap korang. Time ni lah freedom gap korang beraksi. Nampak? Dia tak kacau pun, korang rugi pun, korang tak ada untung banyak pun, dia tak kacau kan? Lepas tu korang untung banyak pun, jatuh pun dia tak kacau. Lepas tu makin lama makin naik, makin lama makin naik. Korang punya freedom gap ini adalah sangat-sangat penting. Make sure korang tak membuat lifestyle inflation. Okay, so basically korang kena buat dua benda lah dalam satu masa. First, korang kena cuba naikkan income korang ataupun profit korang. Second adalah korang kena keep korang punya spend tu serendah-rendah yang mungkin. Korang jangan malu lah korang tinggal dengan parent korang ke. Kalau korang baik dengan parent korang, korang boleh tinggal dengan parent korang. Ataupun korang tak beli kereta, korang naik motor saja, no problem. Jangan malu, saya pun naik motor saja. Kereta ada tapi tak function pun. Sebab apa? Saya naik motor sebab nak jimat. Lepas tu makan pun jangan makan yang mahal sangat, makan biasa-biasa dah lah, janji kenyang. Sekarang ni orang Malaysia dah jadi macam orang US, semua dah start gemuk kan, tak tahu kenapa. Tapi satu dunia macam tu lah sebenarnya. So kalau korang nak jimat, korang jangan makan lah. Korang just make sure cukup-cukup kalori saja. Kalau korang nak kurus, which is sangat bagus, korang boleh kurangkan makan ataupun kalori deficit lah. Itu memang simple saja. Macam mana strategi korang untuk kurangkan expense korang? Korang komen. Mana tahu komen-komen korang ini dapat membantu
bantu view-view lain untuk kurangkan expense diorang. Sebab yelah, kita dengar benda ni basic je, tapi benda basic ni lah yang kita tak perasan. Dia macam gerak sendiri, dia macam benda ni dah terlalu integrated dalam kehidupan kita sampai kita tak perasan kita buat benda. So basically korang tengok video ni, walaupun dia benda basic, saya nak korang cuba reflect balik dalam kehidupan korang. Apa yang berlaku sebenarnya? Betul ke semua ni berlaku? Dan macam mana korang nak buat sekarang ni? Itu saja. Walaupun korang dengar benda ini adalah common sense, benda biasa, tapi sebenarnya memang ramai yang sebenarnya terlingkup lah dengan benda ni. Sebab korang boleh nampak lah selebriti especially di negara US, selebriti yang gaji diorang berjuta-juta, memang kalau viral tu memang kaya terus, tapi sekarang dah senyap malahan bankrupt. Korang boleh nampak orang yang menang loteri semua, walaupun menang berjuta-juta tapi bankrupt, miskin balik. Sebab apa? Diorang tak ada kebolehan untuk simpan duit, which is sangat basic tapi sangat susah untuk korang berjaya. Memang dunia ini dicipta untuk supaya korang susah lah nak berjaya, tapi kalau berjaya tu untung lah. So korang kena embrace the challenge dan cubalah untuk menghadapi challenge-challenge ini. Sebab yelah, sebenarnya challenge-challenge ini yang seronok, dia yang akan build karakter korang. Kalau korang kaya cepat sangat, memang korang akan lingkup lah, sebab dia tak develop korang punya karakter. Macam Andrew Tate lah, Andrew Tate cakap experience, korang bawa kereta yang mahal berjuta-juta tu, experience bukan yang time bawa 300-400, bukan. Experience dia yang terbaik adalah di mana bila membuat pecutan daripada 0 ke 100. Itu yang paling best. Korang akan rasa dia akan thrill dia dekat situ saja. Korang akan rasa wheel spin, korang akan rasa kereta macam nak tergolek lah, terbang lah, melekat lah. Itu yang best sebenarnya. Tapi bila korang dah bawa 100, 200, kereta tu diam je, macam stagnan je. Dia dah tak ada feel, dah tak ada thrill. Dan bila kita cuba relate dalam kehidupan kan, biasanya first generation punya business, maksudnya parents ke atuk kan, memang business tu berkembang mereka, naik segar-bugar, berjaya lah business tu. Tapi bila masuk ke second generation, dia dapat company tu turun kat dia dah elok-elok kan, maknanya dah sedap, dah established, dah profitable, dah well known. Tapi bila masuk second generation, dia dah stagnant ataupun lingkup. Third generation memang lingkup terus lah, biasanya macam tu lah. So korang boleh nampak lah, memang susah ini penting untuk korang build karakter dan sukses. Sukses tak datang dengan sendirinya, memang memerlukan struggle. So korang patutnya bersyukur. Even sekarang kan, andai kata kan korang tak pandai manage gaji 1,500 kan, macam mana korang nak manage gaji 10,000 ataupun profit 10,000 nanti? Macam mana korang nak manage gaji 100k nanti? So daripada sekarang korang dah boleh start belajar, korang dah boleh rasa struggle. So bila korang dah kaya nanti, korang dah senang lah, korang dah ada karakter. Datanglah challenge macam mana pun korang layan, cakap layan, mari. Korang dah bersedia untuk menghadapi. So saya minta maaf lah kerana memang saya buat graph ni sesimpel yang mungkin, saya cerita semudah yang mungkin supaya korang mudah faham. Jadi setelah korang dah ada freedom gap ni kan, next step yang penting adalah di mana korang perlu invest lah. Maknanya lebihan-lebihan ini korang boleh buat, sama ada korang invest ataupun buat bisnes baru. So itu adalah cara orang kaya. Sebelum mereka nak kaya tu, mereka akan buat 3 benda lah. First, mereka akan cuba buat income, dan dalam masa sama mereka akan cuba naikkan sikit-sikit income diorang. And then bila diorang akan ada expense, memang confirm ada expenses, sebab manusia kena ada expenses, tapi diorang akan limitkan expenses diorang sebaik yang mungkin. And then third, apabila berlakunya freedom gap ini, apa yang diorang buat, diorang akan invest. Diorang akan invest, memang kau-kau lah invest gila-gila punya. Macam saya, semua tempat saya invest. Saya invest kat mana? ASB, Tabung Haji, KWSP, Bitcoin, Wahid Invest, stock dan macam-macam lagi. So basically korang kena invest sebanyak mampu yang korang boleh lah. Dan invest ni pun ada juga manis dan ada juga tak manis ya. Manisnya korang akan lebih memahami tentang ekonomi ataupun supply and demand semua. Yang tak best ni bila korang rugi lah. Yang tu tak bestnya, memang rugi lah. So that is how the world works lah. Tapi dalam rugi tu pun ada manisnya. Korang akan belajar lah beberapa perkara-perkara yang valuable untuk korang. Korang tengoklah macam mana. Sebab setiap perjalanan individu ni lain-lain, dan setiap yang berlaku tu adalah sebab-sebabnya. So korang just cubalah mencari apakah kemanisan ataupun kebaikan daripada apa yang berlaku, ataupun daripada setiap cabaran yang berlaku tu, apakah hikmah-hikmah yang terselindung di sebaliknya. So guys, kalau korang berminat nak invest dalam dunia stock, korang boleh invest di Moomoo, di mana korang boleh dapat free stock. Lepas tu tiada commission fee perlu dibayar. Lepas tu di Moomoo ini juga korang boleh dapat data-data, balance sheet, profit and loss, dan semua data-data yang penting, which is sangat-sangat susah, tapi dia dah kumpulkan dalam satu tempat, dalam satu app, which is sangat-sangat mudah lah untuk korang melabur ke dalam stock-stock di US, Hong Kong dan juga Singapore stock. So kalau korang berminat daftar Moomoo ini, korang boleh daftar guna link yang sertakan di bahagian description. So guys, terima kasih banyak kerana menonton. Kalau korang boleh lagi tekan button like dan subscribe. Nak minta tolong korang tekan sekarang juga, korang memang terbaik. Jadi guys, kita jumpa lagi pada video akan datang. Ciao.